jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengimarahkan masjid dan menghidupkan malam-malam ini dengan majlis ilmu. Walaupun ramai yang balik kampung beraya, alhamdulillah. Sebab kita negara majmuk, tak kira raya apa, raya Hindu pun kita balik raya. Apa-apa pun majlis ilmu diteruskan. Bahkan rakan-rakan kita yang di kampung akan menonton menerusi Facebook Live. Itulah anak-anak muda yang merakam daripada geng Surau Putrajaya. Yang saya kenal dulu, Facebook tak ada orang, kosong. Sekarang alhamdulillah lebih 100,000. Dan followernya ramai, aktif pula tu. Dan menteri pun banyak minta tolong dia orang untuk menghidupkan majlis ilmu di Putrajaya dan wilayah Persekutuan, termasuk di negeri Selangor yang dekat-dekat lah dengan Putrajaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita membicarakan tajuk menarik sangat, iaitu dunia jambatan ke akhirat. Sebab itu Nabi SAW sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam dan menuainya di akhirat. Dan saya pada malam ini nak kongsi dengan tuan-tuan perkara yang mungkin kita boleh perbetulkan sama-sama. Ada orang kata kita hidup ni kena zuhud. Betul, siapa kata zuhud tu tak penting? Tapi masyarakat kita letak, sebahagian, bukan semuanya, sebahagian kata, oh, zuhud tu sebenarnya kita ni pakai pakaian-pakaian yang lusuh. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Az-zuhud ialah perkara yang kita lakukan ikut syariat. Itu zuhud. Sebagai contoh, ada duit halal dengan ada duit haram, kita nak ambil yang mana? Dia kalau nampak duit macam tu, tak nampak tuan-tuan, kita nampak memanglah kita ambil yang halal, ustaz. Ya. Pelaburan, labur dekat konvensional dapat 10% atau 20%. Kalau labur dekat Islamik ni dapat 10%, nak ambil yang mana? Pinjaman pun orang kata, ustaz baik ambil yang riba, ustaz. Riba sikit bayar. Tengok dia nampak ke situ. Zuhud ni kita sanggup tinggalkan kemewahan yang haram itu demi yang akhirat. Itu penting. Contoh, ada seorang sahabat kita, pelakon terkenal, lelaki. Dia kalau dia berlakon meletup drama. Tuan-tuan, berlakon ni satu drama dia boleh mencecah satu drama sekurang-kurangnya 80,000 sebulan. Dia tak masuk lagi drama lain. Kadang-kadang satu bulan tu boleh rakam 2-3 drama. Orang kata, ustaz mahalnya bayar. Memanglah, kena hafal skrip tebal tu. Ada berani? Cuba try. Hafal skrip tebal tu, kena menghayati, memek muka tak boleh nampak. Kau dak kayu terus. Bang, sekarang ni berhenti drama. Join tabligh, berhenti drama. Tapi dia tak tinggal dunia. Jangan salah pula, oh dia tinggal drama, dia tinggal berlakon, sekarang ni jatuh minta derma. Tak. Dia buka bisnes, 3 bisnes sekali buka.
Bila saya tanya kenapa berhenti jadi pelakon, dia kata tak boleh Ustaz. Bila kita duduk dalam lakonan, nak tak nak mesti kena pegang perempuan. Jadi saya rasa macam syubhah lah Ustaz saya punya pendapatan tu. Tengok dia sanggup tinggal kemewahan dunia itu untuk akhirat. Itu zuhud. Tu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Tu yang pertama. Nombor dua, zuhud itu bukanlah maksudnya kita ni pakai pakaian-pakaian yang lusuh. Tak. Nabi SAW ada pakaian yang cantik. Nabi ada dua pakaian yang akan dipakai pada dua hari yang besar. Pertama, Hari Raya Aidilfitri. Yang kedua, Hari Raya Aidil Adha. Nabi tukar-tukar. Tapi itulah Nabi pakai pada hari yang mulia itu. Maknanya Nabi pakai baju cantik. Nabi tak pakai baju lusuh. Ustaz, takkan kot? Iya, Nabi pergi perang, Nabi ada pakaian dia. Tu yang kadang-kadang saya pelik juga. Naik bukit pakai jubah, kan pening nama tu. Jogging pakai jubah. Saya duduk Arab 12 tahun, tak pernah jumpa Arab jogging pakai jubah. Orang Melayu je buat kerja macam tu. Tak kena. Dia ada mandi, macam mandi. Mandi dia ada pakaian dia, tapi kita pakailah elok. Pakai kain yang sesuai. Nak mandi kolam. Pagi tadi saya di Port Dickson. Pagi tadi dah tak boleh nak naik, nak jogging pun tak sempat. Saya berenang je lah. Kebetulan seluar renang tak bawa. Seluar renang saya tu tebal, dia besar, tapi dia sampai bawah lutut. Dia jenis kain macam plastik gitu lah. Bila kita berenang, okey. Tadi saya pakai stretch suit yang cotton tebal tu. Orang buat tidur kita pakai tu. Kalau ikut tak boleh orang masuk. Tapi diorang pun dia tengok ustaz terjun dalam air, dia senyap dah lah. Dia tahu tak kalau ustaz pakai baju lain yang ketat pula nanti nampak aurat. Jadi saya pakai. Ya Allah tuan-tuan, patutlah orang kata nak mandi ni pun dia ada baju dia. Semayang ada baju dia, pergi pejabat ada baju dia, naik bukit hiking ada baju dia, kasut dia, nak berenang kena ada baju dia. Bang, hampir lemas saya tadi. Berat. Tapi baguslah. Bila berat tu saya kuat sikit. Jadi sekejap lah berenang kan. Dada ni sesak ni. Sebab apa? Berat. Badan, baju berat, seluar berat. Patutlah nak mandi pun dia ada cara dia. I'tiqul ladzi haqqin haqqah. Bagikan hak itu pada tempat dia. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, pakaian yang Nabi SAW pakai bukannya pakaian lusuh. Tak. Pakaian yang bersih dan tutup aurat. Itulah zuhud. Itu dua. Nombor tiga, orang kata kita zuhud ni kita makan biasa-biasa je lah, jangan makan mahal-mahal. Siapa cakap? Hidup ni kena nikmat. Allah jadikan atas muka bumi semuanya untuk kita. Betul tak? Lobster. Imam pernah makan lobster, Imam? Imam nanti kita pergi mabul, Imam. Kalau makan kat KL ni wabillahi taufik, Imam. Saya pernah jemaah bawa saya pergi makan makan kat Subang. Lobster. Besar tu. Udang dia potong dua. Makan 4 orang. Harga 1,400. Besar sungguh, tapi memang rasa dia rasa udang je. Rasa lobster. Tapi 1,000 lebih. Tak ada pula orang kata ni apa nama udang kayangan, tak ada. Memang harga dia. Cuma dekat Sabah memang tempat dia. 250 boleh dapat dalam 2 ekor ke 3 ekor. Kalau yang lobster kecil sikit tu dapat 7 ekor, 250. Makan sampai muntah, tuan-tuan. Sana murah. Pergi ke sana, cuma bayar mahal sikit dekat hotel dia lah. Tapi tak apa. Saya galakkan tuan-tuan pergi ke Mabul tu. Promo Mabul pun tak apalah. Baru ni saya jumpa Datuk Mufti. Kami ada mesyuarat, semua mufti-mufti seluruh Malaysia. Mesyuarat. Kemudian Datuk Mufti Sabah ada. Dia pun jumpa saya. Dia kata, terima kasih Syekh, pergi ke Mabul. Saya kata, Allah, kebetulan saya ada program kat sana. Saya ada buat modul. Kali kita duduk tengah-tengah laut, barulah tak balik merata-rata. Kalau tidak kan modul tak siap, tuan balik. Jadi duduk tengah-tengah laut, tak boleh pergi mana. Nak pergi masjid kena naik sampan sampai ke masjid tu. Teringat zaman Piramli tu. Tapi tuan-tuan, betul, Datuk Mufti ucap terima kasih sebab saya bawa 70 orang. 70 orang ni tuan-tuan, semuanya
orang-orang berduit. Boleh saya katakan pendapatan jutawan. Dia orang tu dua tengah laut tu bayar tak mahal, mana 1,000 lebih, tolong cedek orang Islam kita. Menariknya pergi masjid dia. Bila dia orang tahu saya datang, orang Mabul ni dia tahu saya datang, terus dia adakan apa tahu? Dia adakan khutbah Jumaat. Saya pun pergi kebelah sampai petang, malam tu dah jamak siap-siap, saya pun semayang dekat sembayang subuh dekat masjid dia. Bila sampai kat masjid dia tu, masjid dia uzur tu tuan, tak macam kita aircon, dia orang tak ada aircon. Bahkan tutup elektrik lagi. Dia tak ada elektrik, dia pakai generator. 12 jam buka, 12 jam tutup. Lebih kurang. Ada setengah tempat 4 jam tutup, yang lain pun buka. Tuan-tuan, saya tengok dekat dia punya papan kutipan mingguan. Masjid kita berapa ustaz? 3,000. 3,000. Bangga kita, alhamdulillah 3,000. Mabul tuan-tuan, paling banyak saya tengok RM121. Paling sikit RM77 sebulan. Bila kita pergi tuan-tuan, saya bagi tahu, bila tengok macam tu keadaan, selalu orang pergi memang dia hiburan terus, dia tak semayang, mentang-mentang pergi cuti kan. Dia jamak qasar terus semayang dalam bilik dia, tak pergi masjid terus. Ni masalah kita. Saya pun bagi tahu 70 orang tu, kata tuan-tuan, datang sini kita semayang di masjid. Masjid ada. Subuh, jalan berapa minit sampai naik kapal. Dia orang dah sediakan kapal untuk pergi ke sana. Kejap je. Jalan sikit sampai ke masjid. Kalau boleh bawa, jangan pakai baju kain plekat, tak ada bawa apa-apa, bawa sekurang-kurangnya RM50. Bang, diorang pergi pagi, ada yang bagi berapa-berapa. Tuan-tuan, AJK masjid Jumaat tu, malam saya nak balik tu, dia kata, ustaz, terima kasih ustaz, tak pernah sampai 2,000. Alhamdulillah ustaz, rezeki ustaz, masjid kita tak pernah ada, terima kasih lah. Tu buat saya beritahu, tuan-tuan, kekayaan, duit yang ada untuk infak, duit yang ada untuk makan, sebab Allah jadikan makanan-makanan itu enak untuk dimakan. Nabi suka makan kambing. Kambing antara yang paling mahal. Kenderaan, orang kata ustaz, kenderaan pakai yang murah-murah. Tak, pakai yang elok, tak apa. Ada yang elok, ada yang tak elok pun tak apa, pakai. Yang penting jangan kedekut. Masalahnya kereta, duit ada tapi tak nak beli kereta. Tu tak boleh. Tu kedekut nama. Dia panggil bakhil, syahih. Syahih ni dia bakhil campur bakhil, keluarlah syahih. Teruk sangat syahih ni. Ini hadis Hindun daripada Hindun radhiyallahu anha, yang kata Nabi SAW, dia bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, suami aku ni rajulun syahid, sangat-sangat kedekut sampai keluarga pun tak boleh makan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak jelaskan dalam perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan tajuk, sebab tajuk dia bagi tahu dunia untuk akhirat. Kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tengok, Allah bagi tahu awal-awal kat kita tuan-tuan. Pertama sekali konsep dalam Islam, Allah bagi manusia ni ada nafsu. Apa nafsu dia? Nafsu kepada wanita. Balik je, tanya anak kita, cucu kita, teringin nak kahwin, nak? Dah ada dah gambaran nak kahwin tu, maknanya nafsu. Itu standard. Yang bahayanya, tak ada nafsu. Tak ada nafsu kat perempuan, ada kat lelaki. Jahanam tuan-tuan. Ni zaman sekarang ni, pelik-pelik zaman sekarang ni tuan-tuan. Badan sadar, minat lelaki pula. Itu satu. Minat kepada pasangan. Satu. Sebab itu fitrah. Nombor dua, anak-anak. Perasan tak tuan-tuan, kita ni pergi mana-mana kita akan tanya apa? Anak. Ustaz, lama tak jumpa imam, lama tak jumpa imam. Imam mana imam? Berapa orang anak sekarang? Betul tak? Jarang orang kita tanya berapa orang isteri sekarang. Hanya Arab dia tanya. Saya duduk Arab, kalau Saudi dia tanya gitu, dia tak tanya anak. Sebab anak ramai. Dia tahu dah orang Arab ni anak ramai. Selalu dia kata, jumpa kawan saya pergi sana, jumpa hakim mahkamah syariah di sana. Jumpa, dia ajak makan nasi Arab. Tengah-tengah makan tu dia,
Ya Syekh, anta kam min zaujah? Dia tanya terus, berapa orang isteri sekarang? Kita makan tersedak. Wallah, lisa wahidah. Lisa wahidah ya khair. Dia bahasa kampung sikit bunyi. Ya lisa wahidah ya khair. Dia pun kata, ya Syekh, kullu sana ta'ti wahidah, mata thaniyah. Dia kata, engkau ni setiap tahun kau datang satu. Bila nombor 2? Dia kata apa? Wallahi sa'iqi. Dia kata sekarang ni aku punya driver dah 4. Driver aku 4. Engkau pensyarah seorang. Aib. Dia kata. Oh, tuan-tuan nak letak muka kat mana masa tu? Balik tu tahajud dekat depan Kaabah. Tapi itu culture dia. Driver taksi 2, 3. Itu standard. Tapi kita selalu tanya apa? Anak. Betul tak? Sebab standard anak tu. Tapi ingat, bila tanya anak, orang tak jawab, faham-faham lah, dia tak ada anak lagi. Berapa orang anak sekarang? Belum ada rezeki lagi. InsyaAllah. Oh, terus tukar tajuk. Sepatutnya macam tu. Kita tak, dia tanya lebih dalam. Tak lagi? Mana pergi? Belum dapat. Masya Allah, berapa lama dah kahwin? 4 tahun. Siapa yang mandul? Sudah. Itu yang gaduh tu. Itu pengalaman saya, tuan-tuan. Saya dapat anak lambat. Orang tanya, tak kira ustaz ke atau ustazah, benda yang sama dia akan tanya. Bini kita balik rumah menangis-nangis. Tumbuk kita. Tumbuk manja perempuan. Kenapalah awak tak dapat anak? Mana saya tahu? Kalau boleh beli kat KLCC, saya pergi beli dah tiap-tiap petang. Tak boleh beli benda tu. Sebab itu rezeki Allah. Betul tak? Sifat fitrah. 2. Nombor 3, qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Kamu akan jadi minat kepada harta. Harta ni maksudnya semua jenis-jenis macam emas, perak, apa nama benda harta, tanah. Orang dulu tanah kat Bangi ni murah, sekarang nak beli mahal tuan-tuan. Dah melampau dah mahal dia. Sebab apa? Harta. Tengok. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Orang akan minat kepada kenderaan. Beli kenderaan, tak salah, belilah kenderaan. Tapi kenderaan itu digunakan untuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tak salah. Lepas tu ada al-an'am. Al-an'am ni ternakan. Tak salah tuan-tuan dan puan. Semalam saya jumpa seorang sahabat saya. Dia ni cikgu. Tapi dia buat part time. Sebab dia hiburan. Dia jenis orang yang dia ada tanah kebetulan kat Bangi ni. Tapi tak besarlah. Lebih kurang 2 lot banglo. Dia beli zaman murah dulu. Jadi dia buat apa? Dia bela burung merpati. Sayanya, kata burung merpati deh. Berapa banyak ada? Dia kata lebih 30 ekor asalnya. Tapi sekarang ni dah tinggal 20 lebih lah. Oh ya ke? Lepas tu berapa jual sekali? Berapa ni burung merpati jual? Bangi. Datuk Bangi ni tak ada orang jual burung merpati. Oh tak ada. Hebat orang. Saya tanya dia berapa? Kita tak tahu jahil. Berapa harga? Kita dalam kepala ni ingat biasa-biasalah. Buruk-buruk pun dalam RM100 lah. Mahal-mahal, paling mahal RM100 lah. Rupanya seekor burung merpati je 11 ke 20 ribu seekor. Siap ada gelang ni. Gelang ni takkan cabut. Kalau tengok gelang orang tahu dah, orang tu akan beli. Rupanya masuk TV dia ni, masuk TV 3. Penjual antara orang yang berjaya jual merpati yang jenis mahal. Daripada situ dia buka apa tau? Dia beli tanah dekat Kelantan, dia buat musangking. Ada 100 batang pokok. Dia kata, ustaz, adakah saya ni tak ikut sunnah Nabi? Inilah sunnah Nabi SAW. Orang Islam kita kena kaya. Ada duit, ada bisnes. Selalu bisnes akan dipegang oleh orang bukan Islam, betul tak? Jual kucing, orang bukan Islam. Zaman Nabi yang jual unta, jual kuda yang mahal-mahal, Yahudi. Bila Abdul Rahman bin Auf masuk Madinah, siapa yang jual? Abdul Rahman bin Auf jadi mentor. Lepas tu mula ramai sahabat-sahabat Nabi yang jual kenderaan, sehingga mereka jadi jutawan. Jadi begitulah juga kita hari ini tuan-tuan. Kita kena buat sama-sama. Sebab itu fitrah. Sebab saya nak betulkan mentaliti bahawa dunia ini untuk akhirat. Tapi nak dunia, kena kerja kuat. Baik. Bagaimana caranya untuk kita dapat dunia? Sebab dalam Quran,
Allah sebut hampir 70% berkaitan tentang harta. Kan? Allah sebut tentang tentang harta ni, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Mal, harta. Lepas tu dalam dalam juzuk 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Cerita tentang infak, zakat, sedekah apa semua ni. Macam mana kamu nak sedekah kalau kamu tak ada duit? Baru saya terfikir. Baru-baru ni masa kita banjir besar di Selangor, tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, kutipan untuk tabung MAPIM. Sahabat saya NGO MAPIM, bersama dengan NGO MAPIM, saya pensyarah UKM, tapi saya terlibat dengan NGO. Saya pergi hantar makanan, tolong orang. Sebelum kerajaan sampai, saya sampai dululah. Kita orang sampai lah. Jangan sembanglah menteri kata aku sampai dulu. Kita sampai dulu. Tengok tak ada orang lagi, orang pun tak ada makan lagi, kita sampai dah. Bayangkan tuan-tuan, 1.4 juta dalam masa seminggu tu, semua duit orang Islam kita. Yang saya kenal, ada yang hantar receipt, kata ustaz kami dah masukkan, saya dah masukkan, ni yang isteri saya punya 25,000, ni yang saya punya 112,000, hantar receipt. Ustaz agih-agihkan lah. Itu yang saya letak dalam Facebook, letak Instagram, sebab orang dah bagi. Tu sebab dia letak dalam Instagram, sebab duit tu orang dah bagi. Dia tak boleh kata ni duit saya, tak boleh. Ni duit orang, bukan duit saya tolong sampaikan je. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita kaya, kita boleh infak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kaya, macam mana kita nak infak? Pertama, aksiru minat doa. Tip yang pertama, bagi tahu kat anak-anak kita. Nak kerja ni tuan-tuan, sekarang ni saya faham masalah ekonomi sangat teruk. Kalau orang kata ekonomi baik, tak baik sebenarnya. Pekerja tak dapat, tak ada kerja sekarang. Budak-budak keluar universiti, tak ada kerja. Saya kena fikirkan dengan kawan-kawan macam mana nak dapatkan mereka kerja. Cari jalan, kena ada kenalan, tolonglah ambil 2 orang pun cukup lah. Tu kerja saya tu. Sebab saya jaga pelajar dekat universiti. Macam mana nak dapat? Itu kerja saya. Macam mana nak dapat beasiswa? Itu kerja saya. Ni saya dapatkan 4 juta untuk beasiswa pelajar antarabangsa. Nak bagi tarik orang datang ke Malaysia. Sebab itu juga income untuk universiti. Bila duit ada, kita boleh bagi pula kepada pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, macam mana nak dapat kerja ni? Ekonomi teruk ustaz. Bang, rezeki bukan kerja dengan kerajaan je. Rezeki bukan kerja tu je. Yang bawa Grab, tuan-tuan perempuan, boleh dapat 4,000 satu bulan. Bawa Grab. Itulah rezeki. Ustaz-ustaz yang keluar daripada Fakulti Bina Islam mengajar Quran, boleh dapat 2-3 ribu sebulan kalau rajin. Mengajar kat rumah tu, mengajar mengajar. Ustaz, boleh ke kita mengajar Quran minta duit? Bapa tak bolehnya. Kan itu ilmu. Kalaulah mengajar Quran tak boleh ambil duit, imam tak boleh ambil duit. Imam ambil tak duit? Ambil imam. Apa ustaz tak ambil? Kalau tak nak bagi saya. Ramai orang nak kat rumah, kat universiti tu nak belajar. Ambil gaji imam, ambil. Sebab suara imam diguna. Betul tak? Masa imam, patut masa ni imam pergilah air dengan suami, dengan isteri. Tapi duduk dekat sini. Nak gaji dia. Engineer ada gaji dia. Engineer tuan-tuan, buruk-buruk buka-buka dah 1,000 lebih dah. Hak dia. Betul tak? Kontraktor datang, hak dia. Dia datang baiki masjid, bayar tak kontraktor? Tandas, selalu tandas rosak kan. Tandas ni masalah betul lah kita orang Islam ni. Selalu rosak. Ada yang tarik, putus tali tu. Baru ni yang tekan tenggelam masuk dalam. Mentang-mentang kau main besi. Tak faham saya lah. Tapi kalau pergi kat mall, elok-elok je. Sebab apa? Sebab kita tak jaga. Barang free. Ni masalah kita. Tu sebab kena jaga. Orang datang, kontraktor datang baiki. Tandas sumbat lah apa semua, kontraktor baiki. Kita tanya tak kontraktor? Bayar tak kontraktor? Bayar kan? Bayar. Sebab itu kerja dia. Dia kena beli, dia kena masak. Kena bagi keluarga dia makan. Semua tu tak ada masalah. Yang sekarang ni macam mana? Tak lain dan tak bukan, banyakkan doa. Sebab bila kau berdoa pada Allah, Allah buka pintu rezeki kamu tu. Tuan-tuan, orang kata ustaz cakap sedap. Saya yang merasa, bang,
Sebelum kamu rasa, aku dah rasa dah. Kamu tengok aku sekarang ni, sebab sekarang aku dah berjaya. Tapi sebelum berjaya, apa aku buat? Saya duduk dekat Sungai Merak. Sungai Merak dalam. Bawa motor pergi belajar masters. Motor pinjam. Tiap-tiap malam mengajar Quran. Mengajar kat mana? Tu, Putrajaya tu. 3 hari. Asalnya kontrak, asalnya ngajar seorang je. Tapi sebab saya ngajar sedang, 5 orang belajar. Anak dia 3 orang, mak bapak 2 orang, 5. Asal akad masa mula-mula ambil, tolong ajar anak saya Abdul Rahman, sebulan kami bayarlah RM50. Zaman awal 20-an tu, RM20, RM50. Naik motor, saya pun terima tak ada. Akad seorang RM50 sebulan. Lah 5 orang ajar, RM50 juga. Pandai tak? Itu akad penting. Tapi sebab saya baik, tak apa, halal. Allah buka pintu rezeki saya sekarang. Setiap saya ngajar, saya kata, makcik, anti doakan saya murah rezeki nanti. Sebab dia nak bayar lebih tak mampu. Tapi dia nak belajar Quran. Saya kata, tak apa makcik, saya ajar. Tak ada masalah. RM50 sebulan pun tak apalah, saya ajar. Asal dia ngajar 1 jam, dah jadi 2 jam setengah. Tapi setiap kali saya nak balik, dia akan masakkan nasi goreng untuk saya. Kenyang, Alhamdulillah. Suka. Sebab tak ada duit nak makan. Duit tak ada. Saya pakai duit tu lah. Bayar duit sewa dekat belakang 250 masa tu. Sewa belakang. Isteri ada, anak ada. Beli susu. Pakai duit. Mengajar Quran lah. Minta doa, ya Allah, bagi aku lulus masters dengan baik, ya Allah. Aku nak jadi pensyarah, ya Allah. Allah bagi rezeki. Tapi doa jangan putus. Ni macam mana kita nak dapat rezeki kalau doa dengan Allah pun tak ada? Ud'u, Allah dah suruh ud'u wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila anak-anak kita susah minta dengan Allah. Nak minta dengan manusia tak mampu, tuan-tuan. Tuan-tuan, tiap-tiap hari rakyat mengadu pada Perdana Menteri. Rakyat mengadu kepada menteri-menteri. Ada tak dia orang dengar? Dia orang tak dengar macam Allah dengar. Betul tak? Dia orang tak dengar macam Allah dengar. Allah Maha dengar. Orang kata, ustaz, boleh dapat, percaya, kau buatlah dia. Kau buat. Allah buka pintu rezeki. Saya yakin dengan doa. Itu pertama. Nombor 2. Macam mana nak dapat rezeki ni? Mu'amalatun nas bi mu'amalatil hasanah. Nak murah rezeki ni, untuk jadikan rezeki tu sampai ke akhirat, buat baik dengan orang. Tuan-tuan, baiklah dengan orang. Jangan baik dengan orang tu sebab dia tu orang besar. Tuan-tuan, kita berkawan dengan orang sebab pangkat dia. Al-pangkat pula dah. Itu bahasa Melayu. Nak katanya, pangkat itu sementara. Percayalah cakap saya. Oh, dia YB kita sayang dia. Tok. Dah tak ada YB, apa, panggil jumpa lagi. Dia pun tak layan kita tak. Dia pun banyak kerja lain. Tak. Kawanlah dengan orang tu sebab dia adalah sahabat kita dunia akhirat. Ni tuan-tuan datang dalam masjid ni, tak payah tengok pangkat. Kerja mana? Saya jaga kebun je. Jaga kebun. Jumpa sebelah, kerja mana? Oh, saya Kementerian Perdagangan. Oh, hebat. Dia tak tahu orang tu, dia sebut Kementerian Perdagangan, sebenarnya jaga je kementerian, betul. Tapi dia punya layan tu, tuan, mai makan. Orang yang jaga kebun, dia tak layan langsung sebab jaga kebun. Dia lupa orang tua ni ada kebun 100 ekar musangking. Tu yang duduk kat masjid lepak, duit masuk. Bang, jangan tengok macam tu. Kalau tengok pada fizikal, tengok pada apa yang dia ada sekarang, semua tu akan hilang. Tapi kalau kawan kerana Allah, percayalah, ketika susah dia sahabat kita, ketika senang dia akan ingat kita. Tu mu'amalatun nas bi mu'amalatil hasanah. Buat baik. Tu sebab Nabi tak fikir kat orang. Pernah suatu ketika Nabi SAW berdakwah, ni turun kan, orang imam selalu baca surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa. Nabi tengah dakwah kepada orang kaya ni, orang Quraisy. Tengah-tengah dakwah,
ajak masuk Islam. Tiba-tiba Abdullah bin Maktum datang, seorang yang buta. Ya Muhammad, alimni anil Islam. Wahai Muhammad, orang kampung dia cakap kasar. Ya Muhammad, alimni anil Islam. Orang ada, muka Nabi berkerut. Tak selesa lah. Orang besar ada ni, datang pakai unta. Dia ni dalam kaki. Zaman dulu unta. Siapa naik unta tu? Masjid lah. Kalau naik kuda, BMW. Dulu lah. Jangan Ferrari tu tak tepi lah. Nabi ada kuda, Nabi ada unta. Kuda Nabi paling laju, unta Nabi paling cantik, yang warna putih. Nabi berkerut, maka turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun ayat ni bagi itab, bagi pengajaran kepada Nabi, jangan yang datang seorang ni, seorang miskin yang buta tetapi imannya sangat kuat kepada Allah. Manakala depan kamu yang 4-5 orang ni, si kaya-kaya yang datang ini datang nak mempermain-mainkan kamu saja, wahai Muhammad. Itu sebabnya tuan-tuan, kawan kerana Allah. Yang semayangkan kita pada hari kematian, tuan-tuan, inilah kawan-kawan kita ni. Yang duduk kat dinding ni lagi lah. Di geng pencin, memang 24 hours ada. Dengar, Masya Allah, sahabat kita meninggal. Haji ni akan datang awal. Macam mana keadaan, macam dia orang lama, dia tahu proses kan. Nak ke bumi macam mana, kenapa lambat sangat hari ni? Kenapa? Macam mana keadaan? Dia orang lama. Tu jangan tengok orang lama tak ada apa. Nampak sandar. Sandar dia penuh ilmu. Sebab dia pencin awal lagi. Pengalaman penuh. Kalau kawasan rumah saya tu yang sandar-sandar tu Tan Sri semua tu. Tan Sri, Datuk, tapi dia orang relax, tersandar. Ada orang, pakcik, panggil pakcik dalam masjid kan, penceramah sama, pakcik. Orang tu Tan Sri. Tunduk orang tua. Tapi Tan Sri tak teras hati pun. Dia kata, Ustaz, kami di rumah Allah, Ustaz. Pangkat dah tak ada, Ustaz. Pangkat tu akan dirasai ketika masa kita bekerja. Sekarang dah pencin, Ustaz. Orang tak tengok kita dah. Orang bawah yang kita naikkan dulu, sekarang jumpa pun macam tak kenal. Tengok. Tu bahaya. Tu sebabnya, tuan-tuan, hubungan dengan manusia kena baik. Tu baru dapat rezeki. Tu nombor 2. Nombor 3, muslimin yang dikasihi sekalian, tak lain dan tak bukan al-ijtihad fi kulli syai'. Ijtihad ni bersungguh-sungguh, cari jalan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kena usaha bersungguh-sungguh. Saya terus terang, tuan-tuan, saya bawa balik APD Port Dickson. Tuan-tuan, sedihnya kita apabila orang Islam tak bersungguh-sungguh buat kerja. Kedai makan ada, kedai makan dah ada, orang ramai datang, tapi tak jaga kualiti. Bagus tak macam tu? Nabi cukup marah. Man jadda wajada wa man lajja walaja. Nabi bagi tahu lah. Bersungguh-sungguh kita ni kalau bekerja. Bayangkan, tuan-tuan, zaman gawat sekarang. Kerja tak ada, dah bekerja, tapi masa ambil menu tu, ambil apa? Ambil order ni macam kita mengemis tau. Dia bawa order, saya tak order lah, isteri saya order. Saya buat kerja saya lah, tengok tu. Lepas tu orang rumah saya tanya, "Dik, apa yang ada, Dik?" Akak tengok menu tak? Dia suruh akak tu tengok menu. Akak tengok menu, Kak. Banyak menu dia ni sama macam tesis PhD. Rapat-rapat, kecil-kecil. Kalau orang tua tak nampak terus. Orang tua macam ni tu, tak nampak, pakai spek, tarik pun tak nampak lagi. Kecil-kecil. Gambar lain, gambar besar tu. Katakan gambar, Dia punya nama ni ada ke bawah tu, kecil. Macam surat gambar punya gambar. Tulisan. Bang, orang malas baca. Kalau saya nak cepat, saya akan datang, "Dik, apa yang sedap, Dik?" Betul tak? Apa you recommend? Kalau pergi ke hotel besar, kita tanya, "What's your recommended?" Apa yang terbaik you tolong recommend? Dia akan bagi tahu, "Okay, you ambil ni, ini. Ni best seller tiga-tiga ni."
So kita nampak daripada banyak-banyak kita dah sort dari kecil 3. Itu sebenarnya. Ada budak ni, dia tengok orang rumah saya kata, apa yang sedap ni? Dia tadi tanya apa yang best. Dia kata suruh tengok menu. Lepas tu adik saya, orang rumah saya tanya lagi, apa yang sedap ni dik? Sebab akak nak ambil yang sedap je. Tak tahulah. Sebab tak pernah rasa pun. Alamak, jawapan tak pernah rasa tu masalah. Tak boleh bang. Ingat saya seorang. Rupanya kawan-kawan saya yang datang makan tu, bukan saya seorang, saya satu meja, kawan-kawan ramai lagi ni makan satu meja, semua cakap benda yang sama. Dia kata kenapa macam tu? Cuba pergi kedai. Kalau tuan-tuan orang duk cakap Yahudi kan, McD itu kedai yang akad patuh syariah. Patuh syariah. Ustaz Zahidul pun jawab benda yang sama. Pergi McD tu senang, bayar, ambil makanan, baru pergi makan. Dia tak ada isu dah ikan siakap kayangan pun tak ada. Makan dulu baru bayar. Allah mahalnya, tak ada. Kau bayar dulu, kau mampu bayar ini, kau bayar, lepas tu baru kau ambil makanan, kau pergi makan. Lepas tu kau nak makan, tak mau makan sudah. Tu kamu yang tanggungjawab dosa. Sekarang ni kami tak ada dosa dah. Tu. Itu bukan apa nama, kalau yang McD ni antarabangsa ni bukan orang Islam ni. Tapi Malaysia orang Islam lah. Apa lagi? Antara yang maju kat Malaysia, Starbucks. Nak buka Starbucks, satu Starbucks 3 juta. Antara 2 ke 3 juta. Ada kawan saya nak buka 3 juta je nak jadi franchise. Tapi tengok, masuk je Starbucks. Kata-kata welcome. Satu dia punya latte, innalillah, RM15.5. Kalau yang ni kopi lidah dia kopi punya, tambah lagi 3 shot, jadi RM21 satu cawan. Laku tak? Macam ni orang. Tu dekat Tol Serdang tu. Macam ni orang tuan-tuan. Dalam tu you all minum kopi, you all main internet dari pagi sampai petang, silakan. Tak ada dihalaunya. Hebat tak? Tengok cara dia orang. Tu sebab Starbucks dunia ambil. Tu saya temu cerita, sebab saya suka baca sejarah dia orang tau. Starbucks pernah jatuh. Tu nanti buat tajuk Starbucks. Tahulah aku cerita macam mana. Saya suka kaji sejarah, macam mana dia boleh berjaya tu. Sebab saya nak kata kenapa orang Islam tak berjaya. Nombor 3, Mama. Mama, apa hebat Mama? Bersungguh. Duduk je, tak payah panggil. Dek, kadang-kadang duduk setengah jam cari orang, tak sampai-sampai. Padahal dah ada nombor tu, tekan, ting, tak datang-datang. Mama baru duduk, tu dah ada tepi. Dah ada. Apa mau? Apa mau terus? Apa ada? Semua ada. Betul kedai mamak sekarang ni. Tom yam ada, betul tak? Dulu roti canai je dan roti Bengali, betul tak? Sekarang apa? Roti canai ada, kedai makanan mamak ada, Maggi ada. Kalau minta mie best. Mie goreng, dia terus tanya. Mie Melayu, mie mamak. Sebab dia ada satu section mie mamak. Ada satu section mie Melayu. Budak-budak saya ke UKM ni nakal. Dia pergi makan kat section 15. Dia orang cerita kat saya, Ustaz, kita orang pergi makan kedai mamak saja nak kacau mamak kan. Apa ada? Ada semua. Telur ada? Telur ada. Dia minta telur apa? Saya tak ingat dah. Telur kambing. Telur kambing ada? Ada. Dia baru datang, ada je lah. Bos kata ada, positif. Dia masuk dalam, telur kambing ada. Dey, mana ada telur kambing? Dia balik, dia keluar balik, telur kambing habis. Tengok, dia punya teknik. Jadi kita dengar, oh ada. Dah habis tu, maksudnya benda tu laku, positif. Betul tak? Ni tak. Tulis bukan main besar, saya kena kat Kedah. Habis ceramah, saya nak makan ada satu kambing, roti kambing, apa benda adalah something. Kita pergi lepas mayang, AJK bawa, bukan main lah AJK pergi. Kedai buka. Duduk nak makan tu je. Kambing roti dengan
dengan kari kambing. Memang sedap, memang terkenal situ. Adik, kita orang semua nak order ni. Bayangkan kalau geng masjid datang, berapa meja datang. Nak makan tu je. Boleh dia kata apa? Oh, hari ni tukang masak roti tak ada. Hah? Tajuk tu roti kambing. Roti tak ada. Habis apa yang ada? Kita adalah masakan-masakan panas yang lain. Roti apa nama, mi goreng apa semua. Okeylah, dah tak ada kan. Kita pun dah duduk kan. Okey, bagi mi hum goreng, apa ni, kuih tiaw goreng. Kuih tiaw dah habis. Hah? Habis? Apa yang ada? Yang ada mi hum dengan nasi goreng je. Yang lain, yang menu-menu yang ada semua dah habis. Allah. Kata kalau macam ni boleh bankrupt kau dik. Memang bankrupt dah kedai tu. Tutup dah. Budak-budak saya kat Kedah tu bagi tahu dah tutup tu ustaz. Kalau nak makan kambing pergi makan kat KL je lah dia. Dekat apa ni, kampung Atap tu. Tapi tuan-tuan dan puan, Nabi suruh bersungguh-sungguh. Tu buat Nabi bila dia buat kerja sungguh-sungguh. Tu nombor 3. Nombor 4. Saya bagi 5 ni, saya tak mau panjang sebab 8.40 saya berhenti. Tadi pun pengurusi dah bagi tahu, ustaz 8.45 maksimum. Jangan risau. Sebelum 8.45 aku berhenti. Nombor 4. Macam mana nak sampai kaya bila sampai ke akhirat? Dia panggil al-udul. Amanah dan adil dalam jual beli, dalam kerjaya. Tadi ada seorang sahabat jumpa saya. Dia ni punya gaji dia tuan, 15,000 minimum sebulan. Dia ni staf sebuah syarikat. Sekarang ni dia tengah masuk ikut tabligh. Dia ikut tabligh. Saya kata bagus, elok. Dia kata ustaz, dalam minggu depan saya nak keluar 3 hari. Cuma saya nak tanya hukum ni. Kenapa? Saya kena keluar 3 hari. So 2 hari tu saya ambil cuti, 1 hari tu saya ponteng, boleh tak? Saya kata, bang, kerja wajib, mencari nafkah wajib, cari duit untuk keluarga dan anak bini, mak bapak wajib. Sebab nafkah ar-rijal. Kamu buat benda yang haram. Kalau kamu tanya sahabat saya, dalam tu dia ada Maulana Hilmi. Maulana Hilmi sahabat saya, alim, orang hebat dalam tabligh, jemaah tabligh. Kalau tanya orang tabligh semua mesti kenal Maulana Hilmi. Orang alim dalam hadis. Kami pun selalu kontak. Baru meninggal mak dia baru ni di Kajang. Ayah. Kau tanya Maulana pun, Maulana pun takkan bagi, dia kata. Sama ada kamu cuti atau kamu pergi kerja, balik kerja, masuk balik dalam jemaah. Dia kata tak apa ke ustaz, tak putus ke dia punya mualat tu? Ini bukan wudu. Wudu tak boleh putus, semayang tak boleh putus. Ni dakwah. Tak apa, awak tak ada, orang lain ada. Kan berjemaah kan? On. Kita bila bekerja, biarlah amanah. Jangan tipu, jangan rasuah. Tengok sekarang ni, alhamdulillah, tahniah SPRM duk tangkap semua. Daripada atas sampai ke bawah, tangkaplah yang banyak masalah ni. Tangkap. Kita nak pemimpin baru dah sekarang. Nak pemimpin muda, nak pemimpin yang amanah. Yang tua pun kita nak juga. Jangan buang tua yang tua. Yang tua ni pengalaman. So gabungan antara muda dan tua tu cantik. Yang rasuah-rasuah, so rehat sekejap. Confirm bersih, baru jalan. Kalau tidak tuan-tuan, negara tidak akan berjaya. Sebab itu Nabi laknat awal-awal, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang makan rasuah, terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Kena telus. Sebab dalam jual beli kena telus. Macam kita jual makanan lah. Kena bagi tahu, okey, tom yam banyak ni, harga dia sekian. Lauk banyak ni, kena sekian. Dia tak boleh main ikut sedap hati. Hari ni hati senang, aku bagi lauk lebih sikit. Hari ni hati tak berapa senang, aku bagi sikit. Itu tak boleh. Itu salah. Itu sebab kena udul wal amanah. Nombor 4. Nombor 5, kita bagi laluan azan. Lepas tu saya sambung satu lagi, kita tutup terus.
Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, untuk berjaya atas muka bumi ini, Allah sebut dalam surah Qasas ayat 77. Semua benda ada dalam Quran, Allah sebut. Jelas, nak berjaya ada dalam Quran, nak mendapat rahmat ada dalam Quran, nak masuk neraka ada dalam Quran. Allah bagi tahu dah macam mana kau nak masuk neraka. Senang aja. Jangan ikut neraka tu. Allah suruh jauhkan, bukan suruh ikut. Allah kata apa? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah maklum, jangan lupa buat kerja akhirat, kerja amal. Pada masa yang sama, jangan lupa dunia kamu. Kejar dunia, akhirat jangan lupa. Macam mana nak dapat akhirat tu? Macam yang saya sebutkan tadi. Antaranya iaitu infak. In tunfaq yunfaq alaik. Kau banyak memberi, Allah buka lagi rezeki. Sekarang ni anak-anak kita tak dapat kerja kan, bapak tolong derma kan. Masuk dalam masjid, derma sikit. Ikut pulang kemampuan. Mak tolong dermakan. Masuk dalam masjid. Ya Allah, aku masukkan duit ini dalam tabung. Ya Allah, kerana Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, permudahkan anak aku untuk dapat kerja ya Allah. Bukalah ruang-ruang apa pun ya Allah. Tengok. Infak. Itu sebabnya Allah suruh kita berzakat, kita bersedekah, kita berwakaf. Kalau masuk dalam masjid ni, kebanyakan semua wakaf. Ni, aircon wakaf, meja wakaf, mic wakaf, semuanya wakaf. Air wakaf. Wakaf mesti benda yang nampak, benda yang boleh kita rasa. Kalau tak rasa, nak bagi makan kat luar ni bukan wakaf. Dia tak boleh wakaf ni. Makanan, ni nasi goreng saya wakafkan. Tak boleh bang. Dia yang wakaf mesti tiang, dia takkan hilang sampai bila-bila. Nasi goreng tu dipanggil it'amut ta'am, bagi makan.
Kalau tabung terbuka macam khairat kematian, itu dipanggil sedekah ammah. Masuk RM20, RM30, RM1,000, RM500, ikut kemampuan masuk dalam tabung, itu dipanggil sedekah ammah, sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan, 5 perkara untuk kita berjaya dunia dan sampai ke akhirat. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan Alhamdulillah cukup 8.45 seperti mana yang dia arahkan kepada saya. Saya ini ikut arahan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskanlah berdoa. Sekarang ni saya risau betul. Apa yang berlaku sekarang ni membimbangkan. Lepas satu. Ni Omicron pula. Lepas ni tak tahu apa pula, virus baru, oh my god. Dulu 2 dos, ni dah 3 dos. Kejap lagi mungkin 4 dos, lepas tu 5 dos, 6 dos, penuh muka dia. Daripada atas sampai ke bawah, semua tempat cocok je. Jadi KKM teruskanlah membuat kajian. Kami mesyuarat pun ni pun tengok memang dia orang sedang buat kajian. Kita teruskanlah doa yang baik-baik, dan kita juga kena jaga SOP seperti mana yang dia tetapkan, insya-Allah. Maafkan saya, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.